Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ummahatil mu'minin wa ala azwajatihi ummahatil mu'minin wa ala abnaihi tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار. نسأل الله العافية والسلامة من فتنة النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة وأخوات أعزني الله وإياكم، مستمعين ومستمعات أعزني الله وإياكم. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram, salawat serta salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Nabi kita yang mulia, ahli baitnya yang mutahharah dan para sahabat-sahabatnya yang mulia yang mereka mengikuti mereka dari semasa hingga yaumil qiyamah. Adapun seterusnya kita teruskan penjelasan kepada kitab Syarah Sunnah al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah, keyakinan-keyakinan seorang muslim yang beriktikad dengan ahlu sunnah wal jamaah, di mana perbahasan pada malam ini kita akan meneruskan dalam hal yang berkaitan dengan asma' dan sifat Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Oleh itu, maka perhatikanlah di sini hari ini di mana kita akan mempelajari satu bab yang amat penting berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tauhid dan prinsip kita dalam memahami tauhid. Oleh yang demikian, sebelum kita mempelajarinya, kaedah yang mudah adalah membersihkan akal kita, pemikiran kita daripada dinodai pemikiran-pemikiran konsep imajinasi 3D, ataupun menjauhkan diri daripada dipengaruhi ilmu-ilmu kartun. Kerana berkaitan dengan akidah ini, banyaknya manusia berkaitan dengan tauhid, mereka dirosakkan ataupun cuba memahaminya dengan konsep dua perkara tu. Imajinasi 3D, suka buat imagination, bayangan dia sendiri. Yang kedua, andaian-andaian kartun, kartun ni kan funny, lawak. Jadi dia suka buat andaian-andaian ni. Jadi hendaklah seorang ahli sunnah itu akal dia waras, walhamdulillah, sihat, memahami hukum itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan para anbiya, para nabi-nabi itu difahamkan. Kemudian pengikut-pengikut para nabi, iaitu para sahabat-sahabat mereka, bagaimana mereka memahami
wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, wahyu tu difahami sesuai dengan akal manusia yang tidak ada bimbingan daripada Nabi itu, maka pemahaman dalil-dalil daripada apa-apa ayat daripada kalam Allah, sama ada Taurat, Zabur, Injil dan Quran, maka manusia akan menjadi sesat, wala naudzubillah. Dan kita akan lihat itibar daripada pemahaman kaum-kaum yang lampau. Maka kita perhatikan juga teks yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari dalam risalah beliau. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif Allahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun sami'un 'alimun yadahu mabsutatan. Qad 'alima Allahu anna al-khaliqa yaqsunahu qabla an yakhluquhu. Naam. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sami'un basirun alimun. Allah itu sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, alimun, maha mengetahui. Yadahu mabsutatan, tangan dia terbentang luas, yakni dua tangannya terbentang luas. Qad alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Sungguh ilmu pengetahuan Allah itu telah mengetahui akan hamba-hambanya, akan menderhakainya sebelum terciptanya sekian makhluk-makhluknya. Qabla an yakhluqahum, sebelum hamba-hambanya diciptakan. Pengetahuan Allah, knowledge Allah, keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas makhluknya, dia telah mengetahui sebelum makhluk-makhluknya diciptakan lagi, bahawa makhluk-makhluk ini akan menderhakainya lagi. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan kepada kita dalam risalah beliau, wallahu ta'ala alam, beliau menjelaskan sami'un basirun alimun, bahawa Allah itu mendengar, melihat dan mengetahui. Bantahan kepada orang-orang Jahmiyah di mana mereka mengklaim bahawa Allah itu sami'un bila sama'. Allah itu mendengar tanpa pendengaran. Basirun bila basar. Allah itu melihat tanpa penglihatan. Bermaksud mereka mensucikan Allah, yang mana mereka katakan tidak boleh sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau Allah itu sami', mendengar, tidaklah Allah mendengar dengan telinganya. Kalau Allah itu melihat, bukanlah lihat dengan penglihatannya. Kalau kita melihat dengan apa? Dengan mata kita. Kita mendengar dengan telinga kita. Jadi mereka katakan bahawa Allah tidak boleh disifatkan mempunyai telinga, mata. Dan itu adalah merupakan sifat-sifat makhlukat. Dan ini creation, ciptaan. Dan Allah itu maha suci daripada sifat-sifat tersebut, kata mereka. Maka kita tidak mensifatkan satu pun sifat-sifat tersebut kecuali apa yang telah disifatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri, dan apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam
melalui hadis-hadisnya yang sahih. Demikian ijma' salaful ummah. Siapa dia salaful ummah? Sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ridwanallahi alaihim ajma'in wa yarda. Mereka inilah yang sepakat atas apa yang telah Allah sifat dalam Al-Quran dan apa yang telah dikhabarkan kepada Nabi SAW. Itu kami imani. Wasafallahu bima wasafa nafsah. Kami mensifatkan sebagaimana Allah mensifatkan dirinya. Dan kita tidak mensifatkan Allah kecuali apa yang datang daripada Al-Burhan, daripada Al-Quran dan hadis. Maka menafikan sifat-sifat Allah ini mendatangkan bahaya yang besar. Dan kita lihat bagaimana kaum-kaum terdahulu sebelum datangnya baginda alaihi salatu wasalam, lalu mereka menderhakai ataupun mendustai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian alimun, Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui ilmunya. Ilmu Allah itu tidak bertempat, berada di mana-mana. Jadi kita tahu apa? Ilmu Allah fi kulli makan. Ilmu Allah berada di semua tempat, di semua sudut, di semua penjuru, di mana-mana ada ilmu Allah. Yang ini pengetahuan Allah. Allah mengetahui akan segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di mana pun kita jua berada. Sama ada kita sudah diciptakan ataupun sesudah kita dibinasakan nanti, sehinggalah kita dibangkitkan semula. Semuanya berada dalam alimun, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan daripada pengetahuan Allah, walaupun di mana mereka menyembunyikan diri mereka. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Meskipun kau menjelaskan ataupun tidak menjelaskan apa isi hati kita, sedangkan Allah mengetahui apa pun yang ada tersemat di dalam dada-dada kita. Itu sahaja dalam dada kita, kita cuba membohongi Allah, Allah telah mengetahui akan manusia ini akan mendustakan dirinya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Lalu mereka cuba nak menipu daya Allah, dan Allah adalah sebaik-baik menipu daya atas diri mereka itu sendiri. Dan tidak ada siapa yang pun yang akan boleh mendustai Allah Subhanahu wa taala, kerana pendustaannya telah Allah mengetahui sebelum dia diciptakan dan rohnya diciptakan lagi. 6. Maka berkata Imam Al-Barbahari pula, yadahu mabsutatan, tangan dia itu dua terbentang luas. Yadahu, tangan dia, mabsutatan bisifati musanna. Musanna. Ma makna musanna? Dua. Di dalam bahasa Arab kita memahami secara jelas. Kalau mufrad itu singular, musanna ini pairs, P-A-I-R-S, pairs, in pairs. Kemudian jamak itu adalah plural, banyak. Maka di dalam bahasa Arab ini, kita orang yang pelajari bahasa Arab dan orang yang memahami bahasa Arab, dan orang Arab itu sendiri faham, kecuali dia orang Arab yang telah dibodohkan dirinya sendiri, yang tidak faham apa tu maksud musanna. Musanna itu adalah pairs. Kalau kita sebutkan, ni kita belajar bahasa Arab. Kalau sebuah kitab, namanya apa? Kitabun. Kalau musannah dia, pairs dia, kita sebut apa? Kitaban ni. Kita tak sebut angka. Bila sebut kitaban ni, sudah jelas orang Arab yang mempelajari Arab juga akan mengetahui ada berapa buah kitab? 2. Tanpa disoal, sudah dipahami 2. Akhi, bahasa Arab ni bukan iklan bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab, memahami bahasa Arab, dan orang Arab yang telah memahami bahasa Arab, orang Arab pun perlu belajar bahasa Arab. Ingat, orang Arab perlu pelajari bahasa Arab. Bukan semua orang Arab tahu apa itu nahu dan apa itu saraf. Tidak. Kadang-kadang kita ni bukan orang Arab, lebih champion daripada orang Arab dalam ilmu dan saraf. Kena ingat, bahasa Arab adalah bahasa yang
wadihun, jelas. Tidak ada bahasa yang ada di atas muka bumi ni lebih jelas daripada bahasa Arab. Tidak. Yang mana anda pernah tunjukkan dalam durus kita belajar bahasa Arab di semua, bahawa bahasa Arab tu jelas apabila Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Ini cerita pasal bahasa Arab ni. Mana mungkin orang Arab tidak faham terhadap bahasa Arab? Logik akal manusia kan? Orang Melayu lagi lah. Mana mungkin orang Arab tidak faham bahasa Arab? Kadang cakap bahasa Melayu pun antum tak faham kerana orang Melayu. Tapi bahasa Arab tu jelas. Bahasa Arab tu jelas. Jadi apa pun menunjukkan tempat, posisi dan bagaimana, jelas itu bahasa Arab. Dan Allah meyakinkan kita dalam Al-Quran melalui kalamnya yang mulia, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bilisanin Arabiyyin mubin. Dan kami turunkan Al-Quran ini dalam lisan, lajah orang Arab yang jelas, mubin, jelas. Apabila disebutkan tekstual Arab itu sudah jelas. Disebutkan dua buku. Dia tak boleh kurang satu, tak boleh lebih daripada itu. Mesti dua. Baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran sebuah kisah, sebuah hukum, begini dan begini, semuanya jelas. Tidak ada dalam Al-Quran itu ayat yang tidak jelas. Sekali lagi kita faham sebelum faham sifat ini. Al-Quran semua ayat-ayatnya jelas, tidak ada yang tersurat lagi, tersirat, kecuali ayat-ayat lafaz mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang tidak jelas. Sekali lagi disebutkan semua ayat Al-Quran adalah jelas kecuali ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya bila sebutkan semua, kullu, tidak ada sesuatu yang terkecuali, betul? Kecuali kita menggunakan dalam bahasa Arab illa, istithna, pengecualian. Pengecualian dia apa? Mutasyabihat. Apa mutasyabihat ayat-ayat tersebut? Alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra ha mim. Itu semua ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh ditafsirkan sama sekali. Maknanya wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tidak ada manusia yang mengetahuinya walaupun Nabi SAW, kerana tidak dijelaskan kepada sahabat. Faham mutasyabihat? Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat menceritakan tentang hukum. Nah, ni muhkamat dengan mutasyabihat. Nanti keluar anak kembar, jangan pergi letak nama muhkamat dengan mutasyabihat. Orang Melayu ni kena jelas betul-betul. Nama sedap dibubuhnya. Muhkamat adalah ayat-ayat yang clear, jelas semuanya. Maksudnya selain daripada ayat mutasyabihat tadi, apa pun, sama ada ayat itu merupakan hukum, ayat itu merupakan perintah, kisah, ataupun tauhid, akidah, semuanya muhkamat, jelas belaka. Tidak ada yang tidak jelas, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, semuanya jelas dan difahami. Kita perhatikan. Pertama, ayat Al-Quran itu terbahagi kepada 3 hal: hukum, tarikh, sirah, dan juga akidah, tauhid. Pertama tauhid lah, afwan. Pertama adalah tauhid, kerana nak ambil menerima wahyu di mana? Di Mekah, merupakan semua ayat-ayat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Semua ayat tauhid turun di Mekah. Jelas ayat tersebut. Yang kedua, sirah. Apa yang berkaitan dengan sejarah-sejarah sebelum datangnya baginda alaihi salatu wasalam. Nabi tidak sekolah, tidak tahu daripada ayah, dia tidak punya ayah dan ibu yang tidak pernah dengar cerita-cerita daripada kedua-dua orang tuanya. Tidak ada. Semua datang daripada
Wahyu yang datang. Kemudian yang ketiga adalah ahkam, hukum-hukum. Semua jelas. Ya, sirah. Tonton balik daripada sirah tadi kan, sejarah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Diceritakan kepada tentang kisah anak Adam. Diceritakan kisah Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Semua kisah-kisah yang disebutkan jelas. Macam mana peristiwa tersebut? Jelas. Hukum, aqimus salah wa atuz zakat. Ayat Quran jelas. Perintah solat, bayar zakat. Wa atimul hajj, pergi haji. Jelas tak? Jelas. Tapi bagaimana penjelasan tersebut? Melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Quran surah jelas, tidak ada yang tidak jelas. Nah, manusia yang paling jahat di muka bumi ini adalah musuh dalam lipatan kita, adalah orang-orang seperti apa dia? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kerana mereka ini adalah kaum kerabat sepupu sepapat. Bau-bau bacang dia ni lah. Dan seakatan dengan dia. Kejahatan mereka menghina Allah secara mereka tidak sedar. Bahawa ayat-ayat Allah ini tidak jelas. Yadahum mabsutatan, tangan Allah dua terbentang luas. Tidak jelas. Lalu kita perlukan pentakwilannya. Ya, pentakwilan. Ingat, ini istilah-istilah Arab ni, perhatikan. Takwil. Takwil maknahu bayan tafsir. Maksud dia adalah penjelasan, pentafsiran, emphasizing, menjelaskan secara terincinya. Ya, bayan, penjelasan, bukan bayan duduk atas kursi tu. Bayan, penjelasan. Nanti tengok muka, please keep awake, ya. Yang duduk atas kursi itu Nizam masih buat dulu. Baik. Jadi takwil. Maka takwil ini adalah perlu untuk semua ayat-ayat Allah selain daripada mutasyabihat. Semua ayat muhkamat wajib ditakwilkan. Wajib ditakwilkan. Takwil apa? Penjelasan. Maka tu dia kata ayat Al-Quran diturunkan jelas tapi mungkin tidak difahami. Orang cakap tadi Ustaz sudah cakap ayat jelas. Jelas. Wahyu tu turun, kalau tak faham mesti pentafsiran bayan melalui hadis. Hal ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ketika wahyu turun, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sampai benang putih hitam, hitam putih kan? Benang tu. Ayat-ayat balaghah seperti ini, sahabat-sahabat Nabi yang ada tidak faham. Ketika wahyu turun, bukan semua sahabat tu dengar. Ada yang dengar daripada sahabat yang lain. Lalu ambil benang, letak bawah bantal. Tunggu benang dia jadi hitam, jadi putih. Tunggu bila boleh makan, boleh makan. Bukan itu pentafsiran. Nabi ambil benang, tunjuk kat depan. Nampak benang putih tu, dah tak boleh makan. Kalau benang putih itu tak nampak, masih hitam, makan. Fajar itu belum jelas. Itu contoh. Sahabat ada yang tidak faham wahyu turun. Itu ayat-ayat hukum itu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diutuskan oleh Nabi SAW. Lalu huma janiban, kedua-duanya junub. Wahyu turun, ayat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah-perintah wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka kamu kena bersuci. Fa illam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban. Tidak ada air, maka bertayamum. Sahabat yang mulia ini, wahyu turun, dia pun tak nampak praktis macam mana nak apa dia? Tayamum. Satu balik jumpa Nabi SAW, satu tayamum di atas padang pasir kamithlihi dabbah, seperti binatang padang pasir yang tergolek-golek. Kan? Kalau antum tak mungkin gitu, ambil kumur-kumur dengan pasir sudah. Sapu muka dengan pasir. Begitulah pemahaman manusia.
Balik rujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, kena bersuci. Kita kena suci nak solat ni. Kita duduk junub ni. Nah, jadi nak suci macam mana? Balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pulang dan mereka mendapat penjelasan begini-begini tayamum tersebut. Macam mana nak buat? Kan? Walaupun tayamum tu sebut dengan muka dengan tangan. Jadi kita ambil padang pasir debu Sahara tu, kita sapu muka dah jadi macam topong komak. Tangan dibasuh, disapu dengan pasir. Bukan begitu. Nabi tunjuk bagaimana perbuatan-perbuatannya dengan jelas. Itu maksudnya penjelasan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumaat kita dengar ayat ini. Apa dia? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau konflik tak faham satu hukum, ruddu ilallahi wa rasul. Ilallah Al-Quran, kemudian rasul, yakni bayanil Quran, iaitu hadis. Jadi sudah jelas tak? Jelas. Semua ayat-ayat Al-Quran tu jelas. Ni nak fahamkan, semua ayat Quran tidak ada satu pun yang tidak jelas. Lalu ada yang berkata, Ustaz, macam mana ayat-ayat tentang kiamat? Kiamat tu jelas tak jelas? Jelas. Kapan berlakunya itu tidak diketahui, bukan tak jelas. Bila terjadi kiamat, tidak diketahui. Kerana kita ada kaedah, semua perkara yang ghaib itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu rahsia-rahsia Allah. Sirullah, itu rahsia-rahsia Allah, dan kita tidak memperbincangkan hal tersebut. Tapi kiamat tu je jelas dan pasti berlaku. Macam gitulah. Jadi jangan katakan kiamat tu tak jelas bagi kami. Apa yang tak jelas? Kalau matahari dengan bulan bersatu, jelas tak jelas? Apa jadinya? Hancur, gelap dah kita. Bertembung. Maka ya tu semua adalah jelas. Baik. Balik kepada bahasa Arab tadi tu. Al-Quran ada apa dia? Ana ulang balik. Tauhid, 3 hal perkara dalam Quran tu. Sirah dan apa dia? Hukum ahkam. 3 tersebut. Ya, berkaitan dengan tu. Al-Quran tak ada cerita-cerita masalah-masalah benda-benda yang berlebih-lebih. Bila cerita pasal sirah, sejarah, konsep ahlu sunnah, bila cerita tentang wa ayyuba idna da rabbahu anni massan yadur, Ayub alaihi salatu wasalam ditimpa apa dia? Sakit. Kita tidak diajar bincang kapan sakitnya terjadi, umurnya bila, yang perfect umur. Tak dikisahkan dalam Quran sebelinggian, tak. Apa tujuan konteks yang nak disampaikan oleh Allah, itu yang kita dengar dan jelas kita faham. Kalau orang yang hati dia, iman dia goncang, itu yang dia nak cari tu. Kisah tentang Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Jelas ayat Quran jelas. Apa yang kita ada rasa ragu? Ada ragu? Tak ada. Kemudian cari Dajjal ni kat mana? Rupanya Dajjal tu dalam rumah. Pergi cari jauh-jauh, rupanya Dajjal di dalam rumah. Kerana apa? Dialah Dajjal. Kerana Dajjal tu jelas sifat Dajjal itu adalah kadzab. Jadi kerana dia mendustai Al-Quran dan ragu, dialah Dajjal. Pergi cari Dajjal jauh-jauh, buat apa? Maka itulah ikhwazani Allah wa iyyakum. Kita ada prinsip ahlu sunnah dalam memahami tauhid, sirah dan hukum dalam Al-Quran. Itu mauqif ahlu sunnah kita macam mana? Tidak berlebih-lebihan. Macam mana panduan kita para sahabat-sahabat faham? Ni kita kena beri contoh macam mana sahabat. Ada sahabat-sahabat yang bukan tidak faham, tidak mengetahui pelaksanaan. Cuma sahabat-sahabat yang tak faham tentang pelaksanaan itu hanya pada ayat-ayat hukum. Adapun ayat-ayat tauhid, sahabat-sahabat itu semua jelas dan faham. Boleh? Jadi balik pada takwil tadi, segi bahasa Arab adalah bayan dan tafsir. Penjelasan ayat tersebut, semua ayat mesti dijelaskan. Semua mesti dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salah yaumil jumu'ah. Perintah solat hari Jumaat. Perlu tak ditakwilkan?
Perlu. Jumaat tu bila nak berlakunya? Mungkin solat Jumaat tu waktu asar, waktu maghrib. Boleh. Orang nak takwil dengan akal dia boleh saja. Tapi kita menjelaskan pentafsiran bayan tersebut sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Baru kita tahu solat Jumaat tu bila, macam mana pelaksanaan dia, apa yang kita nak buat khutbah sebelum solat ke selepas solat. Semua melalui apa? Hadis Nabi SAW. Kalau ikut benak manusia, alah sebelum dengan selepas sama. Yang penting ada khutbah, ada solat. Betul? Tapi kita ikut perintah, turutan yang diajar oleh Nabi SAW. Solat Jumaat mesti khutbah sebelum solat. Adapun solat-solat sunat adalah khutbah sebelum solat. Kecuali solat kusuf, solat gerhana. Faham? Apakah ini terlalu cepat? Balik pada pentakwilan tadi. Jadi takwil wajib ditakwilkan. Maka ada ustaz-ustaz yang mereka klaimkan, mengakui diri mereka tu ahlu sunnah dan salafi, lalu mereka kata ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwilkan. Stop. Orang ini jelas mereka jahil, tak faham. Takwil perlu, wajib ditakwilkan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, tangan dia dua terbentang luas. Apa yang kita takwilkan? Tangan Allah merupakan tangan yang sesuai dengan hak dia. Tidak sama tangan Allah dengan makhluk. Itu takwil lah. Itu takwil. Kemudian apa yang kita kembalikan tafwid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaifiat, macam mana rupa dan bagaimana bentuknya, kita tidak mentafsirkan dalam hal tersebut. Jadi kaifiat kita tafwid, serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep Ahlus Sunnah yang kita kena faham dalam memahami sifat-sifat Allah. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita sambung, mungkin ada yang baru belajar bab asma dan sifat ni, yang ada sudah tiba-tiba pening kepala dia. Jangan takut, ana ada Panadol. Bab berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Kenapa kita perlu belajar? Supaya kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah supaya hati kita lebih takwa. Kita mengenal Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita. Kalau nak kahwin, tahu pula nak kenal pasangan kan? Tak kenal tak sesuai ustaz. Ya, nak tahu dulu, ta'aruf. Betul? Maka Rabb kita ni adalah segala-galanya. Dia yang menciptakan kita. Khaliquna, raziquna. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberi kita rezeki. Kita bayangkan, kalau Allah ciptakan kita, Allah tak berikan kita rezeki, apa jadi kat kita? Apa jadi kat kita? Kita duduk dalam hutan lah. Kita tak perlu duit pun lah. Kita duduk dalam hutan. Kalau kita duduk dalam hutan, tak ada buah, tak ada apa, tak ada daun, tak ada apa. Hutan, tapi daun-daun semua racun, tak boleh makan. Apa dia? Bukan rezeki kan? Mati tak kita? Mati. Kita tak boleh hidup. Apa hidup? Siksaan belaka. Tapi Allah tidak mensiksa kita. Allah berikan kita apa? Rezeki. Jadi apa kita nak buat? Mengenal Allah. Bagaimana Allah menciptakan kita? Bagaimana Allah, tujuan Allah? Apa tujuan Allah ciptakan kita? Supaya kita mentauhidkan Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah tidak kita menjadi manusia yang sama dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, dia sembah juga Tuhan. Tapi Tuhan dia yang mereka ciptakan. Patung-patung yang diciptakan, cipta yang diciptakan tu tidak boleh mendengar, tidak boleh bercakap. Tidak boleh mendengar dan tidak boleh bercakap. Sedangkan Allah itu maha mendengar lagi, dan dia boleh bercakap. Sifat mutakallim, sifat boleh bercakap. Bantahan-bantahan seperti inilah yang harus kita faham dalam asma dan sifat. Apa tu asma? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ada orang katakan, kalau macam mana pula nama-nama dan sifat? Apakah dua perkara yang berbeza? Tidak. Mana mungkin orang yang ada nama tidak ada sifatnya? Kan kalau ada orang nak nama kat sini, nama, contohlah kita ambil orang yang tak ada kat sini, nama Zaki. Mana Zaki? Bijak. Kalau mak dia bubuh nama Zaki, bermakna
Dia nak anak dia jadi orang yang sifatnya bijak. Mana mungkin mak dia letak nama Zaki tapi anak dia nak sifatnya bodoh. Mesti sifatnya nak pandai, cerdik. Jadi bila sifat Allah itu Rahman, sesuai dengan sifat Allah itu adalah dia adalah Ar-Rahman. Bila Allah katakan dia sifatnya Al-Basir, Allah boleh melihat, memang sifat dia boleh melihat. Bagaimana dan caranya itu kita tidak mengetahui. Dan Allah boleh melihat. Lihat Allah, tajri bi a'yunina. Kami melihat dengan mata-mata kami. Bagaimana mata-mata Allah? Kita tidak tahu. Mata antum dengan mata anda pun tak sama. Ada yang mata dah tutup nak tidur. Tak sama dengan mata orang yang tak tidur. Betul? Tak sama semua makhluk mata-mata dia. Dia kata sifat mata ni ada pada makhluk. Ada makhluk yang tidak ada mata. Betul? Ada makhluk yang ada mata tapi antum pun tak pernah nampak matanya. Pernah nampak mata jin? Pernah nampak mata jin? Mata syaitan kita pernah nampak? Tak sama. Akhi, mata lembu pun ada dua. Betul? Apa dua dia? Takwilkan sikit. Telur mata lembu dengan mata lembu yang ada pada lembu kan? Jadi bila kita kata telur mata lembu, apakah sama mata lembu dengan mata yang ada kat lembu tu? Sama tak? Tak sama, akhi. Kaifiat dan juga zatnya pun tidak sama. Begitulah kalau kita katakan mata Allah mata bagi Allah. Sudah. Tidak ada sama besar mata Allah dengan mata makhluk. Penggunaan mata kita tutup kadang-kadang katarak. Pakai kontak lens, pakai cermin mata. Bagi Allah tidak, Allah tidak rabun. Sedangkan hadis tentang Dajjal itu buta matanya satu, sedangkan Allah tidak buta matanya. Jadi jelas mata bagi Allah. Sudah jelas. Oh, tak boleh, akhi. Sifat mata ini kafir kalau antum sifatkan mata bagi Allah, kerana mata tu sifat makhluk. Lalu Allah tu kafir sendiri pada dirinya, kerana dialah mensifatkan apa? Mata bagi dirinya. Tidak. Kita beriman sebagaimana diturunkan wahyu. Jadi golongan orang-orang mufawwidah, orang yang kembalikan sifat-sifat Allah kepada Allah, dengan orang yang reject sifat-sifat Allah ni, persamaannya sama. Boleh faham? Wahyu turun, yadahu mabsutatan, tangan Allah dua terbentang luas. Tolak balik, naik atas. Reject. Jahmiyah reject tak? Reject. Tolak balik. Tak. Tangan itu bukan tangan. Tangan itu adalah kuasa. Reject balik tangan Allah tu. Orang-orang mufawwidah, orang-orang yang kononnya lagak suci, yang klaim dirinya itu ahli sunnah dan salaf. Tafwid, ahli tafwid, mufawwidah ni, bila ayat Quran yadahu mabsutatan, tangan Allah dua terbentang luas, dia buat apa? Dia kata apa? Makna betul, tapi kita kembalikan kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Tangan Allah tu. Dia tetapkan tangan Allah, tapi dikembalikan balik. Dia salah pentafsiran. Dia kata ni tak boleh takwil ayat ni. Sedangkan takwil tu wajib kita takwilkan. Kaifiyat dia baca mana, itulah kita tafwid balik kepada Allah. Jadi dua-dua persamaan. Maka itu kalam ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala sudah sebutkan dalam Majmu'ul Fatawah. Telah disebut dalam Aqidah Wasitiyah. Disebutkan dalam kitab Fatwa Hamawiyah Al-Kubra. Kitab akidah beliau telah disebutkan. Mereka yang mengklaim Ahlus Sunnah ini, lalu mereka kembalikan kaifiat Allah kepada Allah, lalu mereka mengklaimkan mereka itu Ahlus Sunnah dan Salaf, sedangkan mereka telah berdusta di atas apa? Ahlus Sunnah dan Salaf. Kerana Ahlus Sunnah tidak kembalikan makna kepada Allah. Kita menetapkan makna sebagaimana Allah tetapkan, dan bagaimana rupa kaifiat itu kita kembalikan kepada Allah. Ibn Taymiyah hidup 700 Hijriah dahulu kala, ya ikhwah. Sudah ada. Ini 1400 sudah ada di Malaysia ni.
Itulah yang antum pernah kenal dulu kala. Anak tak sebut lah. Bahaya lalu mereka klaim dia itu salafi. Akidah mereka rosak. Dan kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam menyebutkan mereka ini adalah seburuk-buruk ahli bid'ah pada abad ini, yang mereka memfitnah terhadap salaf, ahlu sunnah itu. Barakallahu fikum. Okey. Pentakwilan wajib. Bagaimana kaifiat tangan Allah itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempersoalkan. There's no question. Faham? Maka tu pada awal tadi sudah saya sebutkan, tidak ada imaginasi 3D dalam benak kita. Bagaimana, macam mana besar tangan Allah? Tak. Kalau kita sebutkan, ana baru beli kereta ana besar. Antum tak pernah nampak kan? Tapi sudah imaginasi kereta berapa besar macam mana? Dia kata besar macam kereta api ke? Betul? Imaginasi tak? Ada ke besar macam kereta kebal? Macam-macam manusia nak. Maka benda-benda ni tidak boleh terlintas dalam fikiran kita apabila kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh. Konsep ni penting, sudah jelas. Tak payah nak konon suci sangat. Tak boleh kita sifat-sifat ni, tak ada. Boleh? Ada soalan? Ya. Oh, sifat 20. Tu tanya siapa apa soalannya? Kaedah tu. Okey, baik, nanti kita tangguh sifat 20 ingat nanti sifat 20. Baik, tak apa. Jadi kata Imam Al-Barbahari menunjukkan di sini, yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang luas, dua, musanna, dua. Bila bahasa Arab kita sebut tadi, bahasa Arab tu jelas, orang Arab tu faham. Bila antum beli Quran terjemah di Malaysia ni, majoriti kita sebut di Malaysia. Indonesia ada yang terjemah yang baik. Di Malaysia ni terjemahan dia, bila buka surah Al-Maidah, yadahu mabsutatan ni sebut dalam surah Al-Maidah. Muka surat 118 ayat 64. Ayat 64 muka surat 118. Ada yang kitab terjemahan kan? Semua ada Quran terjemahan. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kita lihat penterjemahan mereka, terjemah macam mana lagu dia. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah berlenggu, yakni bakhil, kikir. Sebenarnya tangan mereka lah yang berlenggu, dan mereka pula dilaknat dan dengan sebab apa yang mereka dikatakan itu. Bahkan kedua tangan Allah, dia tak footnote, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Betul lah. Kemudian sentiasa terbuka. Mabsutatan terbentang luas, dua. Apa dalam dia punya kurungan? Nikmat dan kurnianya luas melimpah. Jadi apa yang dia cuba hidekan di sini, tangan ni ada tafsiran yang lain. Tafsirannya ini okey. Dia sebut apa? Tangan apa dengan ada tak yang Quran sebut tangan dengan kuasa? Memberi rezeki. Okey, kita lihat tangan dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk. Muka surat 562. Juz yang ke-29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihi, maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan. Tidak ada tak? Dihilangkan, mahzuf, dihilangkan. Itu namanya tahrif. Mereka ubah, hilangkan maknanya. Tak boleh menguasai. Pada tangan maha suci Allah yang di tangannya segala apa? Kerajaan.
Nampak? Kan terjemahan ini. Jadi tangan itu difaham dengan apa? Kuasa. Difaham dengan nikmat. Difaham dengan rahmat. Tidak. Tangan maknanya tak tangan sesuai dengan tangan Allah dan tidak boleh sama dengan tangan makhluknya. Baik. Balik pada tangan, bab sifat tangan ini. Bila disebutkan musanna, dua, siapa yang sebutkan musanna? Allah Azza wa Jalla sendiri sebut tangannya musanna, dua. Pes. Maksudnya tangan Allah tu pes. Ada tangan yang tidak pes makhluk-makhluknya. Ada tangan yang tidak pes. Yang tidak ada pes. Apa tangan makhluk yang tidak pes? Ada lebih tangan, ada 4 tangan. Ada tak? Ada tak? Ada makhluk tak tangan 4? Tak ada ke? Apa dia? Soto. Okey. Ada tak makhluk yang tidak mempunyai tangan? Dia mempunyai kaki saja. Kalau kita katakan tangan mesti kena ada kaki, itu makhluk. Dan Allah sifatkan dirinya ada kaki juga, disebut dalam hadis-hadis. Ini sudah jadi macam orang aja ni. Maka tu tidak boleh lintas dalam benak dia Allah itu seperti makhluk. Tidak. Maka makhluk ada yang ada tangan, yang ada tidak ada kaki. Ada yang ada kaki, tidak ada tangan. Ya, ada manusia lahir tiba-tiba ada tangan tapi tak ada kaki. Makhluk. Yang ada lahir tidak ada tangan tapi ada kaki. Kemudian ada yang makhluk-makhluknya memang ada kaki saja, tidak ada tangan dan tak perlukan tangan. Antum nak kambing makan nasi pakai makan rumput pakai tangan? Nampak? Antum pernah nampak unta ada tangan? Tak ada. Monyet, orang hutan kan ada tangan. Jadi makhluk ada yang ada tangan, ada makhluk yang tidak ada tangan. Itu semua makhluk-makhluk Allah sesuai dengan kejadian Allah berikan pada dia. Kita jalan dengan kaki, kita tak ada kaki, boleh jalan tak? Tak boleh. Allah sebut dalam Quran, yamshi ala arba'. Ada yang jalan atas 4 kaki dia. Ada yamshi ala rijlain, ada yang jalan dengan dua kaki. Ada yamshi ala batni, yang ada jalan pakai perut. Cuba antum jalan pakai perut. Apa makhluk yang jalan pakai perut? Ular. Kan? Ada makhluk jalan pakai 4. Jadi ini semua adalah creatures Allah yang Allah ciptakan sesuai dengan penciptaannya. Jadi semua makhluk itu sendiri tidak sama. Apalagi kita nak samakan dengan sang pencipta kita, Al-Khaliq Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang sama dengan dia. Maha suci dia. Jadi firman Allah sebutkan itu pes, 2. Yang sebut sendiri Allah Azza wa Jalla mabsutatan. 2. Boleh? Baik. Kita telah jelaskan pada konsep yang awal. Yang kedua, ya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Memahami konsep ni, yang pernah belajar, yang belum pernah belajar, sama-sama kita mengulang kaji. Memahami ayat tersebut pada ayat surah Al-Ma'idah ini sangat mulia, di mana Allah memberikan kita satu metodologi manhaj memahami akidah tauhid. Apa dia? Nafi dan isbat. Apa tu nafi? Deny, menafikan sesuatu. Isbat, menetapkan sesuatu benda. Kita menetapkan, sabitkan sesuatu benda tu. Kalam tu kita sabitkan. Anda disabitkan kerana mencuri RM2, masuk penjara 2 tahun. Sabit. Faham? Subut. Isbat. Itu bahasa Melayu pinjam daripada bahasa Arab. Boleh? Nafi, penafian, sama dengan pinjaman bahasa Arab. Sudah faham? Baik. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi berkata, tangan Allah itu berlenggu.
Yahudi tak katakan tangan Allah dua berlenggu. Tangan bagi Allah, dia pun tak pernah nampak tangan Allah, lalu dia katakan tangan Allah tu berlenggu. Mungkin Allah ada tangan sebelum dijelaskan. Mungkin kita buat andaian tangan Allah ada banyak, ada 5, ada 6, kerana makhluk ada 2, ada 4. Mungkin Allah ada banyak kan. Malaikat sayap aja ada banyak. Mungkin Allah lagi power, lagi banyak. Andaian kita tak. Tapi Allah mengisbatkan sendiri daripada wahyu, so kita tak boleh buat andaian. Allah membantah kalam orang-orang Yahudi. Ghullat aydihim, belenggulah tangan-tangan mereka tu. Orang-orang Yahudi. Ghullat aydihim wa lu'inu, dan dilaknati mereka. Maka ni pentafsiran orang yang menafikan wahyu Allah, sifat-sifat Allah. Bahaya dia tadi pada awal anda sebut. Bahaya dia dilaknat. Wala na'udzubillah. Wa lu'inu bima qalu, dilaknat mereka disebabkan apa yang mereka claim. Bahkan Allah claimkan di sini apa dia? Yadahu mabsutatan, tangan Allah dua terbentang luas. Jadi di situ ada nafi. Tadi first Allah deny, kemudian Allah isbatkan. Jadi Al-Quran ini apabila sifat-sifat tu mesti ada nafi dan ada isbat. Sifat yang harus diisbatkan, ditetapkan oleh Allah, dan apa yang harus kita nafikan yang tidak sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sebutkan Allah mempunyai mata dan Allah melihat dengan matanya, dan mata Allah tidak buta. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, Allah melalui wahyu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Dajjal. Ya. Allah mempunyai mata dan mata Allah tidak buta. Al-Quran dan hadis itulah jelas. Tidak ada siapa pun yang boleh menafikan. Jadi ulang kali, nafi dan isbat. Apa tu nafi? Penafian yang tidak boleh sesuaikan sifat-sifat tu, tidak sesuai sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang layak bagi Allah itu adalah isbat, yang kita isbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh kita sewenang-wenangnya tetapkan kecuali apa yang Allah khabarkan daripada Al-Quran dan apa yang dikhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Boleh? Baik. Qad alima, sebelum sambung jelas ni, sebab sifat ni jelas. Ini simple punya penjelasan tentang tangan. Ini sifat-sifat Allah ada banyak lah. Ini adalah bagaimana metodologi kita nak memahami, tanam dalam diri kita, kita menghadapi situasi dengan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah ni. Boleh? Barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala kemudian Imam Al-Barbahari menyebutkan qad alima annal khalq, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akannya makhluk-makhluknya ya'sunahu, menderhakainya, qabla ay yakhluqahum, sebelum mereka diciptakan. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman dalam suratul Baqarah. Apa yang Allah Taala berfirman dalam suratul Baqarah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah muka surat 6 ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah, yakni Adam. Baru nak create Adam ni lah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang akan membuat kerosakan di dalamnya dan dia akan menumpahkan darah, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepada Allah, kepada engkau, dan kami memuji kepada engkau dan kami menyucikan engkau. Lalu Allah membantah apa dia?
Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Baik, apa faedah daripada tafsir tersebut? Orang-orang Syiah Rafidah la'natullahi alaihim qatalahumullah, pentafsiran mereka, dia kata Allah ni bodoh. Kerana apa? Allah cuba ajak malaikat untuk meeting. Nak create Adam ni, dia kata mari malaikat kita meeting, kita discuss. Boleh tak? Nak apa? Nak cipta Adam ni, macam mana pandangan kau? Tidak. Itu bukan pentafsirannya Maha Suci Allah. Allah mengetahui akan segala sesuatunya sebelum makhluk-makhluknya diciptakan. Berapa puluh ribu tahun? 50,000 tahun sebelumnya ciptanya makhluk-makhluknya. Tabarakallah. Ya. Itulah pentafsiran orang-orang Rafidah. Baik. Fasahih yang benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang dia nak ciptakan adanya apa dia? Khalifah di bumi ini, kerana itu antara salah satu daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala nak memaklumkan kepada malaikat. Nak tahu, bagi tahu malaikat bahawa ada utusan yang dia kena buat nanti adanya makhluk di bumi ini. Sedangkan ini menunjukkan bahawa apa dia? Allah sudah tahu, malaikat pun sudah tahu bahawa Adam ini, manusia ini akan buat tumpah darah di bumi kan. Sudah tahu sifat-sifat makhluk. Sedangkan Adam itu bukan diciptakan terus ke bumi. Ciptanya memang hidupnya di syurga bersama malaikat semua. Taib. Kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima. Sedangkan kami sudah pun malaikat ni sudah mengetahui bahawa makhluk-makhluk ini, yakni manusia ini, Adam ini akan buat tumpah darah di muka bumi ini. Sifat makhluk manusia ni. Al-Quran ini merupakan kalamullah. Allah telah mengetahui akan manusia ini membuat kerosakan ini 50,000 tahun dulu. Sebelum ciptanya makhluk dia. Semua rahsia Allah dah tahu. Manusia dia yang mana yang akan menderhaka, ya'sunahu, yang akan menderhaka ini siapa? Allah telah mengetahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui akan apa segala sesuatu sedangkan engkau tidak mengetahui. Siapa dia? Malaikat. Ini menunjukkan malaikat tidak mengetahui segala sesuatu kecuali apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mengetahui kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya. Maka makhluk-makhluk ini Allah telah mengetahui yang mereka akan derhakai. Siapa yang akan masuk ke dalam jannah, siapa yang akan masuk dalam nar. Allah dah mengetahuinya. 6. Ilmuhu nafidun fihi falam yamna'hu ilmuhu fihim anna halalun bil Islam wa man nabi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Berkata Imam Al-Bahari rahimahullah, ilmuhu nafidhun, ilmunya itu sah lakunya, berlaku, sentiasa berlaku, aktif, sentiasa berlaku ilmunya. Fihim, bagi manusia ini semua, maksudnya semua ni dalam pengetahuan Allah. Falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Maka tidak ada pun yang boleh menafikan ataupun menahankan ilmunya itu daripada Allah memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki untuk memahami lil Islam. Tidak ada siapa yang boleh menahan apabila Allah nak beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki untuk memahami
Islam. Ikhwa azani Allah wa iyyakum. Itulah petunjuk. Huda makna huda, petunjuk. Ataupun hidayah. Hidayah ni ada dua. Hidayah ada dua kata Syekh Saleh Fauzan. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Tidak ada siapa yang boleh sekat daripada Allah nak beri petunjuk. Hidayatul irsyad adalah petunjuk di mana maksud dia petunjuk ini umum bagi orang-orang mukmin dan bagi orang-orang kafir. Umum irsyad. Irsyad apa makna irsyad? Rasyada yarshidu, yang memberikan dia petunjuk. Fahuwa rasyid. Rasyid yang memberi, orang yang diberi petunjuk. Petunjuk yang pertama ni umum untuk Islam dan untuk orang kafir. Orang Islam, kita dijadi orang Islam, kita dapat petunjuk dah. Petunjuk kita apa dia? Al-Quran. Orang-orang kafir pun perlukan petunjuk supaya dia boleh jadi Islam. Petunjuk dia perlu bimbingan Al-Quran supaya dia boleh kembali kepada jalan fitrah. Tidaklah dia menyembah patung-patung berhala, pokok-pokok, matahari dan bulan. Tidak. Kembali kepada apa dia? Fitrah. Hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq. Wa hadhihi khassatun lil mu'min. Ini khusus untuk orang-orang mukmin. Alladzina qabilu hudallahi wa irsyaduhu wa faqahumallahu wa thabatuhum. Dan ini khusus untuk orang-orang mukmin yang di mana mereka telah diberikan penerimaan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan diberikan bimbingan kepada kefahaman yang mana Allah berikan kepada mereka. Baik. Apa tu taufik? Tadi kita dah pertama irsyad, kita dah faham. Dulu antum Muslim juga, semua memang lahirnya Muslim. Dulu kan kita bukan kita, ada yang pergi ya hana kan? Ada kan? Tapi kita tak nak jangan tunjuklah aib-aib orang. Yang dulu yang ada yang pergi. Dulu yang pergi malam Jumaat pergi mana ni ya? Yasinan. Yang cakap tu tahulah. Baik, ini semua yang buat. Dulu tak ada petunjuk. Petunjuk mesti ilmu. Baik. Sudah ada ilmu, dah faham. Dah ada Al-Quran, dah ada hadis, ada athar sahabat, semua. Tinggal disebabkan apa? Hidayatul irsyad. Pertama kita dah tinggalkan. Faham? Kemudian kita belajar. Sebelum tidur kena buat apa? Ambil wudu. Sudah belajar belum? Hidayatul irsyad. Kemudian tapi sebelum tidur dia hanya basuh kaki juga. Ini yang Darius sebut kat Ana dulu. Basuh kaki. Apa basuh kaki? Dulu-dulu dah belajar basuh kaki. Bila sudah ada irsyad daripada petunjuk tersebut, ambil wudu. Tapi kalau Nizam tidak, sebelum tidur dia mandi dulu. Mandi apa? Sama lah kaifiat dia sama, cuma besar dengan ringan, ya berat dengan ringan. Baik. Kemudian itulah taufik namanya. Sudah tahu, bila kita buat kita dapat petunjuk, taufik ya. Kita taufik tu kita nak pergi buat. Itu yang kadang-kadang kita tak dapat. Faham? Dah tahu puasa Ramadan tu wajib, tapi masih jalan siang hari bawa beg hitam. Maksudnya tidak ada taufik. Petunjuk yang dia tahu puasa tu wajib. Sudah tahu dah. Itu taufik yang tidak ada. Petunjuk kepada taufik itu tidak ada. Kita semua sudah ada petunjuk yang bahawa kahwin 4 itu sunnah. Sunnatul Nabi, ni'matul imani wal Islam. Kan? Jangan menam. Siapa yang sebut tu? Abu Abdul Rahman. Ini contoh ya. Contoh ya. Tapi nak melaksanakan dia kan? Itu namanya taufik. Jadi kalau Abu Salihatain, kenapa tak kahwin 3, 2, 4? Belum dapat taufik.
Ini jawapan dia. Janganlah mengaibkan diri, takutlah, tak mampulah, jangan. Belum ada taufik. Tawaduk sikit lepas ni. Faham? Okey? Nantilah dulu, belum ada taufik nak dibuat. Jadi boleh faham petunjuk, taufik. Baik, balik kepada petunjuk, ya ikhwan azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah menjaga kita semua. Petunjuk, kata Syekh Saleh bin Fauzan dan ulama-ulama kita menyebutkan al-hidayatun nur. Hidayah itu adalah cahaya. An-nurul ilm, dan cahaya itu adalah ilmu. Jadi berkaitan. Kalau kita nak dapat petunjuk, kita kena belajar. Kemudian kita dapat cahaya. Cahaya kenapa? Dulu kita duduk dalam gelap. Bila kita dapat cahaya, kita sudah terang, dah faham. Baru kita dapat apa itu petunjuk. Petunjuk ni adalah guidance, petunjuk, bimbingan, petunjuk, irsyad. Serti dengan dia lah. Ya? Kita tak tahu jalan, kita buka Waze, kita buka Google Map, itu namanya irsyad. Memberikan kita petunjuk jalan yang mana kan. Nak pergi jalan yang lurus ke bengkak-bengkok, semua dia tunjuk. Jadi irsyad kita nak jalan yang lurus, ikut manhaj para nabi, iaitu manhaj Al-Quran dan sunnah. Kalau ikut manhaj habaib, memang jalan-jalannya pergi kubur-kubur. Kan? Memang kurang antum pergi ke masjid. Banyaknya pergi mana? Kubur-kuburan. Dan itu manhaj mereka. Kerana orang-orang sufi ni kan penyembah kubur. Kalau kata penyembah kubur, tak terima dia. Kita bukan penyembah kubur, kita memuliakan kubur. Samalah tu. Kalau kita menyembah Allah, kita memuliakan Allah. Tapi ini memulia dalam berlebih-lebihan. Okay, itu adalah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ketika petunjuk ni tidak ada siapa yang boleh menahan bila Allah nak beri petunjuk. Jelas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah. Ada teman-teman kita yang dulu, ya, kadang-kadang ada orang kata ustaz, dia kata kita Wahabi. Ana tak pernah kecam-kecam orang-orang ni. Tapi kalau talabul ilm tu kan marah kan? Ini kecam. Ustaz, dia sekat kita, dia komplain kita, dia komplain ini kan. Ada manusia mesti ada sifat marah. Tapi jangan risau. Selalu orang-orang yang ini, dia ni lah yang Allah nak berikan dia apa? Petunjuk. Jangan putus asa, doakan dia dapat petunjuk. Benda ni dah berlaku. Ada teman-teman kalangan kita yang ada, yang tidak ada, yang pernah datang, yang tak pernah tinggal lama. Ada macam-macam dulu kecam. Ini sikit-sikit bid'ah, ini sikit-sikit bid'ah. Yang sebut bid'ah bukan aku. Yang melarang itu adalah Nabi dan sahabat. Keyakinan ini nak kena dengan Nabi dan keyakinan sahabat. Yang ada telah mengkafirkan anak pun ada. Petunjuk itu bukan kita beri. Ingat, kita memberi apa? Penjelasan. Bayan petunjuk tersebut pada itu wajib hak kita untuk beri penjelasan. Tidak, kita ada hutang dengan di hadapan Allah nanti. Dan beri hujah, sudah. Satu hari, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Allah berkehendak atas dirinya untuk apa? Bertaubat. Kembali kepada akidah salaf. Balik pada akidah salaf yang dulu mengkafir-kafirkan kita. Kan? Tidak ada siapa yang boleh menghalang petunjuk tersebut. Bila orang tu kembali, janganlah pula ustaz dia rasa, oh ni hebat aku dapat. Tidak. Semua itu petunjuk siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, benda ini telah disebutkan dalam Al-Quran kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajak siapa yang masuk Islam ketika itu, siapa? Pakcik dia. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Ketika dia sakarat, dia sudah nak meninggal. Qul ya ammi, katakanlah wahai pakcikku, la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Anta hujjatun baini bainallahi wal qiyamah. Semoga engkau menjadi hujjah di hadapan aku dengan Allah di hari kiamat. Sayang daripada pakcik ni hari ni.
Tidak sayang. Nabi tidak pernah sayangnya darah daging dia kecuali pakcik dia ni. Kerana dia yang membesarkan Nabi SAW setelah atuknya. Sayang daripada pakcik dia ni. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu lain lah. Semua ada di situ. Tengok. Woi, nak mati ni kan, aku bukan mati dicabut nyawa, mati kena capuk nanti kan. Kan? La ilaha illallah. Qul ya ammi la ilaha illallah anta hujjatun baini bainallah yaumil qiyamah. Disuruh berulang kali. Tidak. Turun wahyu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi petunjuk meskipun orang tu yang kau cintai. Walakin akan tetapi yang memberi petunjuk siapa? Yahdi man yasha. Bagi Allah siapa yang dia berkehendaki. Masya Allah. Ya. Dulu pakcik dia Abbas radhiyallahu an adalah orang yang menentang dia juga, tapi mendapat petunjuk. Jadi orang yang pembela. Siapa kata Muhammad mati dia dipenggal. Dipukul oleh Ibn Abbas, orang yang bengis. Dipukul habis-habisan. Dan padahal dulu orang yang menentang Rasulullah SAW. Jadi petunjuk. Jadi kadang orang ni nak boleh cerita pasal petunjuk ni. Petunjuk yang jalan Al-Quran dan Sunnah itu burhan. Yang jahat adalah mereka sangkakan petunjuk mereka daripada kefasikan mereka kembali kepada jalan-jalan ini dan mereka rasakan ini petunjuk. Apa yang nak masukkan? Seperti mana antum lihat orang-orang tablighi. Dahulu mereka itu adalah banduan. Penjenayah. Banduan ni bukanlah maksudnya memang siapa masuk dalam penjara neraka ke baginya, tidak. Kan? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apa yang telah diberikan hukum ta'zir atas dirinya, kemudian dia masuk dalam penjara. Lalu dia insaf, dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada perangkap iblis. Jalan yang mengikuti para nabi dan para sahabat. Itu apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Mereka bertaubat, kembali kepada Islam. Dulu tak ada jenggot, ada jenggot. Dulu tak pakai kopiah, sudah ada kopiah. Dulu nak konon ikut sunnah Nabi, rambutnya sudah jadi panjang. Sudah baiklah, bagus. Kan? Tak ayam tak pergi masjid, dah pergi masjid. Apa masalah ada di situ? Akidah. Barakallahu fikum. Petunjuk dia itu, dia dapat petunjuk daripada tekstual Al-Quran yang mereka tidak faham kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Irsyad. Dia tidak ada apa? Bimbingan. Irsyad tu adalah bimbingan. Guidance. Faham guidance. Bukan guardian. Guidance. Bimbingan tu tidak ada bimbingan. Macam mana nak laksanakan? Tak ada. Lalu mereka berbicara di masjid. Kita bersyukurlah dulu kita buat maksiat gini dan begitu. Itu pun dah salah dah. Jangan cerita dosa kau yang lalu lah. Faham? Kalau kita dah bertaubat, dosa-dosa peribadi jangan diceritakan. Kadang ada orang ni tak ada segan. Dulu Ustaz, sebelum anda bertaubat, khamar tu satu hari 2 botol boleh habis Ustaz. Sudah taubat jangan cerita. Masya Allah. Masya Allah. Allah sedang menutup aib. Jangan buka. Sudah. Itu petunjuk. Jadi petunjuk yang kita sebut tadi apa ni mana? Irsyad tadi kan. Bimbingan. Kita nak bimbingan macam mana kita kembali pada jalan Allah. Dapat petunjuk, kita ikut jalan Allah ni. Ni mereka pun bicara, kita dulu buat maksiat begini dan kita tinggalkan maksiat-maksiat tersebut. Lalu kita jumpa ni, kita berazam untuk kita keluar 3 hari. Kadang-kadang rasa tak cukup, kita keluar 7 hari. Kadang rasa nikmat, Masya Allah, kita keluar 40 hari. Yang siapa pernah buat dia tahulah kan.
Ikhwan Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kalian. Ini masalah. Dia rasakan yang dia dah keluar 40 hari, 30 hari dia duduk masjid pergi solat, itu adalah petunjuk. Ya, itu petunjuk tapi bukan kamilah, bukan sempurna. Petunjuk yang sempurna adalah kembali segala urusan A sampai Z kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun. Kembali kita taubat kepada Allah seluruh. Kafah. Secara apa dia? Sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk Islam secara sempurna, perfect, bukan ikut langkah-langkah syaitan. Yang mana kita buat, yang kita tak buat, kita tinggalkan. Tak boleh. Lalu orang-orang yang macam gini, dia kata ni nikmat dia lah. Kita dapat keluar 30 hari, 40 hari, kan? Kita telah berazam. Lalu insya-Allah kita akan keluar 4 bulan, 3 bulan. Taklah dia nak keluar, anak tak bincang pasal nak keluar tu lah. Tobek-tobek tak nak klik, tak balik lagi. Tak apa. Masalah dia adalah mereka berbicara tentang iman. Alhamdulillah kita sudah ada nikmat iman sekarang ni. Dengan iman inilah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah di masjid dan sebagainya. Faham? Iman tu ditranslate pada English apa dia? Faith. Keimanan. Ikhwah, orang-orang Nasrani ada sebut faith tak? Ada tak? Mereka pun beriman. Yahudi beriman tak? Beriman. Kita sebutkan As-Sabi'in pun beriman. Nasara was-Sabi'in semua beriman kepada Allah. Cara iman tu kita sebutkan hidayah dia tak sempurna. Di kalangan kita Ahlus Sunnah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, apa lagi? Khawarij pun terjadi perpecahan di masalah iman. Kalau iman di sisi Ahlu Sunnah, buat kebaikan, buat amal soleh, iman kita bertambah. Buat kemaksiatan, buat bid'ah, buat kemungkaran, iman kita turun. Taib. Iman-iman mereka ini, iman-iman seperti orang apa? Kita tak nampak. Mereka sini tak faham apa tu iman. Ada di kalangan mereka iman dia seperti iman orang Khawarij. Iman mereka dia katakan buat baik, kalau tak buat baik kafir. Tu yang ada di kalangan tabligh ini yang kafir-kafirkan. Dia tak firm. Dia ada yang kafir-kafirkan. Kemudian ada tabligh ini yang katakan iman itu iman, buat baik, yang penting hati. Iman kaum apa ini? Murji'ah. Buat apa pun dia tak efek dengan iman kita. Sepenting iman kita Allah tahu. Allah tahu iman kita macam mana. Orang Murji'ah ini banyak terpengaruh dengan orang-orang Sufi. Sufism kan? Orang-orang orientalis, orang-orang liberal. Akidah mereka mesti dipengaruhi dengan orang-orang Murji'ah. Sedangkan kita nampak, dia dulu dia langsung tak solat, sekarang sudah solat, alhamdulillah lah, pelan-pelan lah, kan? Tak, masalah iman tidak ada tolerance, tidak ada toleransi. Yang main-main. Maka tu pentingnya ilmu. Barakallahu fikum. Ini penting kita belajar. Semua orang lahir atas fitrah, maka kita kena belajar. Ada kata, Ustaz, macam mana teman-teman kita tak belajar? Yang dia tak belajar, dia punya hal. Dia kena belajar. Kerana talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib atas setiap orang muslim yang mukallaf, sudah kena belajar. Yang tak faham, sikit-sikit belajar. Walaupun tertidur pun, sikit-sikit belajar. Kan? Ala kulli hal, kita datang innama amalu bin niyah. Kenapa kita tahu? Okey. Maka akhir sekali, itulah petunjuk. Boleh jelas apa itu petunjuk? Bagi teman-teman kita yang baru datang, banyak Allah, itu mungkin jadi petunjuk. Kan? Contoh bab muzik.
Ya, music. Kita dah tahu music itu haram. Tidak ada ikhtilaf ni kalangan ulama music tu boleh. Sama ada music Islami atau music kafiri. Kalau ada music Islami mesti ada music kafiri. Kadang-kadang hari tu anda nampak keluar ada banner tergelak orang mana. Dia cakap apa? Dia cakap, tadika Islam. Tet. Itu bubuh kat sebelah nanti. Tadika kafir. Ada tadika Islam, ada tadika kafir. Antum bakery antum Islamik tak, Arian? Ataupun sunnah? Bakery sunnah. Biar instead letak bijan hitam, dia letak habatus sauda. Instead pakai gula, dia letak madu sidir. Kan? Ini sunnah ada lah. Maksudnya yang pakai bijan hitam atau pakai gula tu nama dia bakery bidah lah. Jadi nama-nama ni, apa pun nama-nama apabila telah diharam, haram. Okay, balik pada muzik tadi. Jelas tidak ada satu pun ulama yang membolehkan hukum muzik tersebut di kalangan Ahlus Sunnah. Tidak ada. Meskipun Ibnu Hazmin rahimahullah sebut dalam Muhalla, dia disebutkan Imam Ibnu Hazmin, bahawa Ibn Hazm menyebutkan apa? Bagi dia tu muzik tu boleh, dia bersendirian dalam hal tersebut. Dibantah oleh para jumhur ulama. Tidak, bukan maksudnya ada orang ni nak boleh, dia pakai cari ulama yang kata boleh. Dia pergi cari irsyad dia tu supaya jadi boleh. Anda pernah jumpa ada orang ni penjual kereta, dia tahu riba tak boleh, dia pergi pusing, dia tanya semua, dia tanya ustaz-ustaz ni semua supaya mana katakan boleh. Kereta tak boleh, tak nak datang. Dia cari yang boleh. Yang boleh ni nanti dia attach. Baik. Dia dah tahu muzik ni tak boleh. Dah tahu. Maksudnya sudah tahu. Dia dah known. Dia dah tahu benda tu tak boleh. Maksudnya sudah dapat petunjuk belum? Sudah, barakallahu fiik. Tapi dia masih lagi carry on, buat lagi. Apa dia panggil tu? Bukan jamming apa? Betul tak? Jamming kan? Dia masih jamming ke, dia masih buka muzik sekuat-kuat, dia terjerit-jerit pelolong, terjerit-jerit menyanyi kan? Mungkin dulu terjerit, sekarang sudah belajar di sini kan? Sudah belajar syarah sunnah, kecilkan sikit lah. Kecilkan sikit. Instead kuat-kuat dulu tu macam Dajjal, kita kecilkan sikit lah. Ataupun dulu kita dengar lagu-lagu black metal ke apa, rock kan, kita dengar nasyid dia dengar Ilahi lastulil firdaus. Instead kita tukar yang inilah kita pakai. Ya akhi, bila dah tak boleh tu tak boleh. Maka tu tak ada muzik yang kafiri, muzik yang Islami. Jangan pandai-pandai. Tu yang kita sebutkan. Yang ada bagi ambil yang konvensional ke, yang takaful. Macam mana ustaz? Sama ya. Kan? Benda yang jelas. Masya Allah. Jadi cerita pasal ni, ada teman-teman kita yang dah tahu, tinggalkan itu taufik ya. Taufik yang paling besar yang Allah beri pada dia dapat tinggalkan. Taufik ni paling berat. Paling berat sekali. Okay? Lagi 2 minit. Nah, ini paling berat sekali. Kerana apa? Waman bihi alaihi karaman wajudan. Dan bagi siapa yang Allah bagi atas mereka ini, sekiranya Allah berikan dia kurnia, karaman, kemuliaan. Allah berikan dia apa? Kemuliaan. Wajudan, dan itu salah satu daripada dermaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, beri petunjuk. Itu satu derma bagi Allah. Wa tafaddulan, dan itu adalah kurnia yang Allah berikan kepada dia. Falawul hamd, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bila Allah dah berikan, jangan. Kadang berat.
Kadang ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi kan Ustaz, berat dia nak terima. Taufik, Masya Allah. Sudah. Dah tanya, banyak tanya lagi kan. Tak boleh, tak apalah, sikit je. Kan, sikit je. Ni tahu, taufik ni sangat penting. Jadi, apa pun kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa minta Allah taufiknya. Setelah kita dapat nikmat-nikmat petunjuk tentang irsyad Allah, kita dah faham apa tu sunnah, apa tu bid'ah, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu yang baik, apa tu buruk, apa yang betul, apa yang salah, yang hak dan apa batil. Dah kita dah tahu daripada Al-Quran dan hadis. Sudah. Pelaksanaan itu kita nak. Pelaksanaan. Taufik dia kita nak. Sudah tahu baca Quran belum? Sudah baca Quran hari ni? Belum Ustaz. Nanti kelas depan saya datang bacalah. Faham? Taufik tak? Taufik dia datang seminggu sekali je. Itu pun kalau dia datang. Tak ada kena dengan orang yang masih hidup ataupun yang mati. Sentiasa baca, terus baca. Bacalah apa yang kita boleh mampu untuk baca. Itu taufik. Betul? Dah tahu baca Quran? Baca. Jangan takut-takut. Terus kita baca. Kita dah tahu solat malam. Ayuh, bangun solat malam walaupun 2 rakaat. Itu pun baca inna a'tainakal kausar. Terus. Jangan kerana malu inna a'tainakal kausar terus tak solat. Bangun. Bangunkan anak isteri kita, bangun. Jangan bangunkan awet sebelah. Hati. Boleh? Jadi itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atas iman dan Islam. Jadi tidak ada iman yang besar di dalam Islam itu kecuali apa dia? Tauhid. Dan juga apa dia? Sunnah. Kita mentauhidkan Allah dan sunnah. Itu nikmat yang paling besar. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal Islam. Nikmat iman dan juga Islam. Boleh? InsyaAllah semuanya kita jelaskan satu poin yang sangat panjang ini hari ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah terlepas pandang tentang sifat-sifat Allah tadi, ingat ucapan kalam Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan riwayat ini masyhur. Ketika seorang lelaki yang datang bertemu dengan Imam Ahmad kan, di masjid Nabi, Imam Malik bin Anas, imam dikenali sebagai Imam Darul Hijrah, imam yang mengajar di masjid Nabi SAW. Ketika itu beliau mengajari di situ tentang sifat-sifat Allah. Kemudian datang lelaki tersebut, kaifastawa, macam mana Allah bersemayam? Dan Imam Malik menjawab apa? Al-istiwa ma'lum. Istiwa tu jelas, maklum. Maklum maksudnya difahami daripada konteks bahasa Arab. Maka tu Ana sebut tadi pada awal, bahasa Arab tu jelas bahawa Allah sebutkan jelas, maklum, orang Arab sudah faham, maklum. Wa kaifu majhul, bagaimana keadaannya tidak diketahui. Kita kembali urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebesarannya, kehendaknya. Wa kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun. Iman tentang hal tersebut wajib, kerana Al-Quran itu wajib kita imani. Mengkufuri satu ayat daripada Quran kafir. Tidak boleh. Satu huruf pun kita tak boleh tinggalkan, apa lagi kita tak iman. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Kerana tidak ada seorang pun di kalangan sahabat maupun tabi'in yang bertanya hal tersebut. Tak ada orang pernah tanya ni. Jangan ditanya. Perkara-perkara ni disebut dalam bahasa Arab hasya wakala. Apa tu? Tak pernah terlintas dalam otak untuk bertanya dan berfikir. Faham? Satu, akhir tamthil, perumpamaan. Allah menciptakan matahari. Macam mana Allah ciptakan matahari?
Hasya wa kala. Tak boleh pakai kepala otak kita macam mana ciptakan matahari. Sesuai dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa. Otak kita tak boleh apa? Itu ciptanya matahari. Sedangkan matahari boleh nampak tak? Boleh nampak. Tapi tak boleh dalam otak kita macam. Tak boleh fikir. Maka jangan kita bertanya. Wallahu ta'ala alam. Kita ketemu pada durus 2 minggu lagi selepas percutian panjang pada minggu hadapan. Kita tidak sambut perayaan tersebut. Tapi bila dah diberi cuti, kita cutilah. Kita kan satu Malaysia. Cina raya, kita raya. Melayu raya, kita raya. India raya pun kita raya. Apa raya ada, semua kita raya. Hari-hari hari raya. Pasal apa? Tengok lebuh raya. Semua hari-hari orang beraya. Di atas lebuh raya. Dah macam hantu raya. 6. Soal. Kata apa ni, kerana hari ni pelajaran kita panjang, ana upahkan sekejap lagi ya. 6. Ada soalan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah sentiasa menjagamu ya Ustaz. Di sini ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, di kalangan orang-orang yang menyimpang, ada yang mengatakan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi juga tergelincir dalam masalah asma' wa sifat. Maka tidak perlulah di kalangan kita hulu dalam hal ini. Bagaimana menjawab syubhat ini ya Ustaz? Tidak. Ulama-ulama kita yang hidup hari ini pun sudah jelaskan. Di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin. Disebutkan juga Syekhuna Saleh bin Fauzan. Boleh nampakkan tasjilat, rakaman-rakaman mereka membantah. Sangat simple. Tidak ada pun di kalangan ahlu sunnah yang mengatakan bahawa Imam An-Nawawi dan Ibn Hajar Asqalani sahibul Fathil Bari dan Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, itu Imam Nawawi. Kedua-dua adalah faqih, ulama besar dalam ilmu hadis dan ilmu mazhab Syafi'iyah. Mereka tidak sama sekali tergelincir dalam masalah asma' dan sifat. Tidak pun. Yang hanya Imam Ibn Hajar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah ta'ala, mereka ini hanya berlebih dalam masalah pentakwilan ayat-ayat sifat. Mereka tidak tergelincir dan mereka itu berada di atas akidah ahlu sunnah. Berada di atas akidah ahlu sunnah. Itu jelas. Sekiranya siapa yang katakan mereka itu terkeluar daripada ahlu sunnah dan mereka tergelincir ke Asy'ariyah dan Maturidiyah, hendaklah kita menarik balik kalam tersebut dan kita jelaskan bahawa tidak, mereka dua adalah imam ahlu sunnah. Wallahu ta'ala. Baik, sebelum tu kita jawab soalan yang tadi teman kita tanya tentang sifat 20. Ya, sifat 20 yang layak bagi Allah, yang 20 tidak layak bagi Allah. Ini adalah kesimpulan 20 sifat yang telah dibentukkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi rahimahumullah ta'ala. Mereka lah yang membentukkan 20 sifat yang layak bagi Allah, 20 sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang siapa yang hafal dulu, sila baca. Di kalangan mereka yang tak hafal, kafir. Tak kenal Allah, jadi kafir. Macam mana? Baik. 20 sifat tersebut yang disebutkan kaedah oleh dua tokoh ni. Apakah layak bagi Allah 20 sifat? Tidak. Sifat Allah itu yang kita sebutkan banyak. 99 nama Allah Asmaul Husna itu yang tercantum dalam Al-Quran, bukan daripada seluruhnya jumlah. Tidak. Ada sifat-sifat yang tidak dikhabar dalam Al-Quran, dikhabarkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak terbatas. Terbatas. Jadi apakah soalannya? Boleh pakai, tidak boleh? Tidak. Kerana itu adalah dasar-dasar kaedah yang digunakan oleh Asy'ariyah. Sedangkan salafus salih, manhaj salaf memahami tauhid asma' dan sifat adalah apa yang dikhabarkan dalam Quran dan hadis, semua kita jelaskan. Tidak ada 20 kaedah tersebut. Allah wujud, qidam, baqa. Allah wujud. Memang Allah wujud dah wujud. Qidam, baqa, Allah kekalan. Dan itu semua sifat-sifat yang sudah ada dalam asma' dan sifat juga. Boleh faham?
Jadi sifat 20 itu, kaedah itu bukan salah satu daripada teori memahami menurut para salafus soleh. Dan sekiranya ada sesiapa yang katakan itu perbezaan sahaja, furu' di antara Asy'ariyah dengan manhaj salaf, maka orang tu tergelincir besar. Itu bukan masalah furu'. Dalam akidah tidak ada furu' sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala sebut dalam usul sunnah, as-sunnatu laisa biqiyas, ataupun as-sunnatu laisa fihi qiyas. Dalam sunnah itu tidak ada fiha qiyas, di dalamnya tidak ada kiasan, tidak ada pentakwilan lain, tidak ada. Sunnah itu semua konsisten, firm dan jelas. Barakallahu fikum. Naam. Soalan seterusnya. Saya mengetahui akan larangan ikhtilat. Apakah benar sikap saya meninggalkan sebarang jemputan atau majlis yang terdapatnya ikhtilat? Naam, dia tinggalkan. Di dalamnya ada ikhtilat, pergaulan lelaki dan wanita, dan itu ahsan untuk memelihara muru'ah seorang mukmin. Naam. Soalan seterusnya. Apakah hukum menggunakan nada deringan telefon? Nada dering, ringtone boleh, tapi jangan menggunakan music. Music keluar lagu pop ye dan sebagainya, tidak boleh. Kemudian itu tak boleh Ustaz. Kita pakai azan, bunyi azan ke murattal, tak boleh. Fatwa ulama kita tidak boleh. Hatta telah sebutkan apps yang guna bentuk azan waktu solat, mawaqitus salah, waktu solat, apps tu boleh pakai, tapi off azan tersebut, bunyilah beep dan sebagainya boleh, tapi jangan gunakan azan tersebut. Dan ulama-ulama kita sudah sebutkan, Syekh Ali pun sudah sebutkan benda tu jangan dipakai azan tersebut. Jadi ringtone bolehlah, tapi bukanlah bunyi muzik yang keterlaluan. Tiba-tiba bunyi jingle bell, you know. Itu tak boleh. Bunyi ayam boleh, bunyi ayam, ya. Janganlah bunyi anjing. Kita tidak menyukai anjing, ataupun janganlah bunyi suara-suara yang qabihah, benda-benda yang kita tahu benda tu buruk dan keji, mungkin tak senonoh punya tone bunyi dan sebagainya, dan tidak. Boleh? Nah, Soalan terakhir. Menjadi tradisi di kalangan masyarakat bila di masjid sering berjabat tangan seperti di situasi selepas iqamah, sebelum takbir, duduk ketika khutbah, selepas solat qabliyah dan lain-lain lagi. Apakah siap kami dalam hal ini? Berjabat tangan di orang-orang sebelah kita, gitu? Naam, sunnah, boleh berjabat tangan. Jadi cuma Syekh Shalih bin Fauzan pernah menasihati dan tidak menjadikan itu rutin, kebiasaan. Tapi boleh saja kita nak berjabat tangan, boleh. Sebelum ke selepas kita nak bangun, kita nak berjabat tangan, boleh saja. Tidak ada penambahan dalam syariat sekiranya dia tidak berpasangan, itu tambahan. Faham? Dia bukan tambahan dalam bersalaman tu mesti harus kita mesti salam. Dia bukan keharusan. Boleh saja kita buat, boleh saja kita tinggalkan saja. Jangan jadikan dia kebiasaan. Sebagaimana orang katakan dulu kita kalau tak kembali kepada ulama, antum doa kunut, tak tahulah sama ada kunut subuh ataupun kunut witir. Ada kunut subuh, ana tahu ada yang Syafi'i je lah. Kita kunut apa? Witir kan? Selesai kita kunut witir, lalu pun kita nampak Rashid pun usap muka kan? Ada yang sudah lawak kan gelah ni kan? Wah, ramai-ramai katakan Rashid buat bid'ah. Ya, betul. Kalau dulu memang kita katakan tu bid'ah. Tapi ditanya kepada Syekh Shalih bin Fauzan tentang orang yang usap muka selepas berdoa. Fi solah, bukan luar solat, dalam solat saja. Apa kata Syekh? Fahuwa mubah. Boleh saja. Tapi tidak boleh dirasakan sapu tu salah satu daripada syariat. Jadi bukan masuk lepas ni kita nak sapu lah. Tapi kalau orang sapu tu tidak menjadi apa? Tak ada kesalahan.
Faham? Jadi macam doa azan. Anda pernah tanya dulu, doa azan, terdengar azan dan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Angkat tangan ke tidak? Tidak kan? Tapi kalau ada orang angkat tangan, salah tak? Tak, mubah boleh. Okey, tapi kalau dia katakan mesti angkat tangan, itu masalah. Kerana tidak ada perintah untuk angkat tangan. Jadi orang nak angkat doa umum, boleh nak angkat tangan, boleh saja. Jadi apa-apa pun kita rujuk pada ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Kita ketemu lagi. Naam. Usap kepala muka lepas solat. Yang itu tidak, kerana itu ada riwayat tentang sahabat yang buat. Kemudian Nabi menegur. Jangan seperti apa? Telinga gajah. Ngusap selepas solat. Benda tu larangan. Okey, baik. Ada soalan lain? Tambahan? Tak ada, insya-Allah kekal di tempat anda, simpan kitab-kitab